Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah pembuka segala, putra pemidato memulakan bicara. Sebelum bibir menitip kata, membawa wacana, rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat, berpandukan kesetiaan pada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat kombinasi intelektual kehakiman bervisi dan hadirin hadirat yang dikasihi dekat di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda yang sudi melampaukan masa. Hadirin yang dirahmati sekalian, Rukun Negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin pada 31 Ogos 1970 bagi mencapai perpaduan lebih erat antara rakyat susulan peristiwa 13 Mei 1969 yang mengandungi 5 prinsip yang menjadi falsafah negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Hadirin yang dihormati sekalian, indikator saya yang pertama di bawah lembayung kata rukun negara meletakkan unsur kesetiaan kepada raja dan negara untuk dipertahankan kerana ianya adalah panduan hidup rakyat untuk mendukung perlembagaan negara. Pakar sejarah dan perlembagaan Profesor Datuk Dr. Ramlah Adam menyifatkan peranan raja dalam konteks Malaysia hari ini adalah memperkukuhkan perpaduan rakyat walaupun terdapat perbezaan agama, kaum serta fahaman politik. Kita mesti faham perlembagaan yang ada pada masa ini mencatat peranan raja sebagai ketua negara dan ketua agama Islam. Semua itu kita bawa sebagai warisan daripada zaman dahulu lagi, sebelum datangnya kuasa penjajahan barat dan sehingga hari ini. Indikator yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, menganjurkan patriotisme, khususnya melalui perasaan keterikatan kuat dan kecintaan abadi kepada negara dalam konsep tanah air. Dengan ini, kita bukan sahaja berkongsi destinasi yang sama, tetapi juga kesediaan semua rakyat tanpa mengira keturunan untuk mempertahankan negara ini. Mahu atau tidak, setiap rakyat Malaysia perlu mematuhi semua perkara yang termaktub dalam rukun negara supaya usaha untuk membentuk sebuah negara bangsa dapat dijayakan. Indikator saya yang ketiga di bawah kata keramat, keluhuran perlembagaan sebagai ideologi negara. Apakah kerana perbalahan politik atau kepentingan perkauman yang keterlaluan di Malaysia kian mengambil tempat pada awal abad ke-21 ini? Maka tidak lagi dipertahankan prinsip keluhuran perlembagaan sebagai ideologi negara dalam rukun negara. Wahai rakyat Malaysia, jika tanggungjawab perlembagaan ini gagal dihayati dan dilaksanakan, bagaimana matlamat utama perpaduan negara bangsa ini dapat dicapai? Perpaduan hanya akan bertambah kukuh dengan wujudnya kestabilan politik di antara kaum dan etnik merentasi agama. Malaysia baharu sepatutnya membina teladan mengukuhkan aspirasi perlembagaan kita, bukan mengadaptasinya untuk kepentingan sesetengah pihak. Hadirin yang dimulaikan, tuntasnya kewujudan rukun negara ini menjadi satu titik permulaan ke arah pencapaian perpaduan dalam kalangan semua etnik di Malaysia. Apabila rakyat Malaysia menghayati maksud rukun negara,
dengan sepenuhnya, maka ia akan memudahkan proses pentadbiran negara kerana rakyat mula sedar tentang konsep hormat menghormati antara satu sama lain tanpa warna kulit, latar belakang dan budaya sesuatu masyarakat. Sehubungan dengan itu, matlamat rukun negara dapat dicapai dengan mudah tanpa prejudis. Sekian, terima kasih.